Tutong permai damai suasana, sungai mengalir tenang membelah. Salam manis buat Adina di bumi Tutong yang indah dan megah. Assalamualaikum Nak Adina, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah saya dalam keadaan yang baik ya pada pagi ini. Kita mengharapkan Maafkan keadaan saya. cuaca. Ya, kita mengharapkan keadaan cuaca juga cukup mengizinkan cerah hendaknya di daerah Tutong. Bagaimana? Ya memang betul ya, cuaca di daerah Tutong sangat cerah pada pagi ini. Nampaknya Adina kurang sihat lah pada pagi ini kerana kalau kita ni dengar daripada suaranya. Tapi apapun Adina, apa yang kami harapkan semoga Adina sentiasa menjaga kesihatan untuk mengambil minuman air putih yang cukup dan juga sebagainya. Pastikan kemanisan itu teruslah ada walaupun keadaan sakit. Manis di wajah, bukan manis pada minuman lah maksudnya. Baik Adina, nanti selepas mengongsikan bahan visual dari daerah Blyth, barulah kami akan dari daerah Tutong, maafkan saya, baru kami akan mengajukan soalan yang sama kami ajukan kepada Madini. Tapi rasanya kita akan serahkan dululah ya kepada Adina untuk berkongsi maklumat terkini dari daerah Tutong. Silakan Adina. Ya baik, terima kasih rakan setugas kita, Umu dan juga Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersua pada pagi ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong dan seperti biasa kita akan kongsikan audio terlebih dahulu. Satu info semasa di mana audio pada hari ini 27 Julai akan diadakan pertandingan kereta tahan lasak pacuan 4 roda sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Berkasari Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-79 yang telah pun bermula sejak pukul 8 pagi tadi dan akan diteruskan sehingga lewat petang nanti ya. Dan Auda, bagi Auda yang berminat untuk mengikuti dan juga mungkin menyaksikan pertandingan ini, Auda bolehlah terus datang beramai-ramai di kawasan lapang berdekatan dengan Mahat Islam Brunei daerah Tutong ya. Dan satu info semasa lagi Auda di mana pada hari Isnin 28 Julai hingga hari Khamis 31 Julai dan hari Sabtu 2 Ogos 2025 akan berlaku penutupan sementara bekaran elektrik yang akan melibatkan di seluruh jalan Kerakas Payau Kampung Kupang, Mukim Kriam daerah Tutong. Penutupan ini disebabkan oleh kerja-kerja penggantian talian kawat atas voltan rendah di kawasan berkenaan ya. Jadi Auda penutupan sementara ini insyaAllah akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga 12.30 hari dan di sebelah petang bermula pada jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Dan itulah antara dua maklumat yang dapat kami kongsikan untuk hari ini dan seterusnya kita akan mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Jadi untuk itu Auda, mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, sambutan bulan bahasa akan terus bersemarak dan juga bergema pada bulan Julai sejak ia mula diisytiharkan pada tahun 2011 bagi memberikan penggunaan bahasa Melayu kepada setiap lapisan masyarakat bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. Dan sambutan bulan bahasa pada bulan Julai adalah pada menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan Jubli Emas Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2011. Jadi marilah kita sama-sama berganding bahu mengangkat penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan harian dalam kehidupan kita. Seperti mana yang telah termaktub dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959, iaitu dalam bab 82 kurung 1 dan kurung 2 mencatatkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. Hal ini jelas membuktikan pertuturan yang digunakan oleh masyarakat di negara ini adalah bahasa Melayu. Sebagai sebuah negara yang mempunyai 7 puak jati, iaitu Puak Melayu Brunei, Puak Belain, Puak Bisaya, Puak Dusun, Puak Kedayan, Puak Murut dan Puak Tutong di samping etnik dan bangsa lain serta penduduk tetap yang berkenaan, penguatkuasaan bahasa Melayu dalam kalangan penduduk negara ini adalah dititik beratkan.
Usaha pemartabatan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara telah pun bermula sejak tahun 1960-an lagi dengan antaranya melalui penubuhan lembaga bahasa yang kemudian dikenali Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, pengukuhan dan pengekalan bahasa Melayu dalam dasar pendidikan negara dan sebagainya. Antara agensi yang memainkan peranan utama dalam memastikan bahasa Melayu itu kekal diamalkan di negara ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Sejak ia mula ditubuhkan sehinggalah ke hari ini, DBP menanai fungsi dan peranannya sebagai jentera pembangunan tamadun bangsa yang dipertanggungjawabkan memartabatkan bahasa Melayu. Pelbagai inisiatif dilaksanakan antaranya melalui pengisytiharan bulan Julai sebagai bulan bahasa bermatlamat bagi menanamkan rasa kecintaan dan minat terhadap bahasa Melayu kerana dengan rasa kecintaan itu akan dapat melipat gandakan lagi usaha untuk mendaulatkan bahasa itu di samping dukungan dan kerjasama daripada pelbagai pihak. Itulah tujuan bulan bahasa itu diadakan agar masyarakat menanam rasa untuk ingin mengenali keindahan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di negara ini. Dengan tema Bulan Bahasa pada tahun ini memperkasakan bahasa Melayu, menyeru agar pemantapan permartabatan bahasa Melayu itu diperkasa dengan pendekatan senegara yang melibatkan bukan sahaja agensi-agensi kerajaan, bahkan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, swasta dan semua lapisan masyarakat. Peranan institusi-institusi kerajaan dalam sama-sama memperkasa bahasa Melayu di negara ini boleh sahaja dilaksanakan melalui penggunaan ejaan, pemilihan kata serta penggunaan bahasa Melayu yang betul dan tepat dalam penulisan pesuratan, ucapan dan juga pertuturan bersama pelanggan atau pihak luar, antaranya penggunaan papan-papan tanda berbahasa Melayu, urusan di kaunter-kaunter kerajaan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, melalui hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh DBP, mendapati bahawa penggunaan bahasa Melayu bagi usia remaja ataupun yang menuntut di sekolah menengah, penggunaan bahasa Melayu mereka agak menurun. Selain juga didapati bahawa penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat awam adalah tidak memuaskan. Keadaan sebegini tidak wajar berlaku kerana dikhawatiri ia akan menular dan sukar dikawal pada masa akan datang. Setiap masyarakat sewajarnya bukan sahaja memahami bahasa ibunda, malah hendaklah juga menjiwai dan menghayatinya agar bahasa Melayu menjadi wahana penyatuan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam ini kekal terpelihara. Memelihara jati diri negara bangsa itu bukan hanya terletak di pundak Dewan Bahasa dan Pustaka semata-mata, malah tugas berkenaan merupakan tanggungjawab kita semua kerana bahasa Melayu itu ialah bahasa dan milik kita bersama. Sebagai orang Brunei, kita bertanggungjawab untuk mendaulatkan dan memperkasakannya. Hey Majdi. Yeah, Majdi. How are you? Nasir, Alhamdulillah, saya kabar baik. Lama saya dah jumpa. Apa kabarmu? Alhamdulillah, I'm doing good. Yeah. Oh, bukannya masa ni belajar di Australia, Kak? Yeah, I'm on a holiday now, so I'm doing my research and then while I'm at it, yeah. Berapa lama sudah di Australia? I've been there about a year. Oh, Alhamdulillah. Jadi, ni balik Brunei apa bercuti? Yeah, like I said earlier, I'm on a holiday and then while I'm here, I'm doing a research Buat for my pendidikan FYP. lah ni. Yeah. Jadi, memang lidah tu sudah kaku lah kan cakap betul-betul dalam bahasa Melayu. Yeah, it's quite hard because my mates all from Australia and then I don't have quite a lot of Malay friends. Baiklah Nasir, saya akan berjalan ni sebab ada urusan. Alright, Jadi ambil masa untuk membaca. Siap. InsyaAllah kita ni jumpa lagi. Assalamualaikum. Inshallah, yeah, welcome salam. Jumpa lagi. Yeah. Inshallah. Ya, penonton, tidaklah menjadi satu kesalahan untuk kita ni mempelajari bahasa asing atau menggunakan pertuturan bahasa asing. Namun janganlah kita ni terlampau ataupun terlalu mengagungkan ataupun menggunakan bahasa asing ini dalam pertuturan kita. Apatah lagi apabila kita bercakap dengan rakan-rakan yang menggunakan bahasa Melayu tetapi kita menggunakan bahasa asing.
Jadi apa yang penting di sini haruslah kita ingat asal usul diri kita ni, dan juga kita haruslah menyedari bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa ibunda kita, bahasa melambangkan bangsa. Sekian ada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.